Baik, hari ini kita akan cover mengenai masih lagi second law of thermodynamic. Okey, tengok second law of thermodynamic. Kita tengok second law itu tadi. Secara kasarnya untuk second law, kita dah tengok pada pelajaran yang minggu lepas, kita tengok pasal heat engine. Heat engine. Jadi pada minggu ni kita akan tengok reverse heat engine. Dia terbalik. Dan ada lagi 2 subtopik. Esok kalian akan tengok mengenai Carnot cycle. Carnot cycle dan minggu depan kalian akan tengok Rankine cycle. Lepas tu habislah kita punya topik, habislah pelajaran kita untuk semester ni untuk subjek thermofluid. Jadi hari ni kita tengok mengenai reverse heat engine. Jadi reverse heat engine ni terbahagi pula kepada 2. Satu kita panggil sebagai heat pump. Heat pump. Satu lagi kita panggil sebagai refrigerator. Okay, jadi kita tengok dulu sistem refrigerator. Sistem refrigerator ni sistem peti ais lah. Peti ais dan juga aircon kat rumah kita, dia menggunakan konsep reverse heat engine dan menggunakan konsep refrigerator dalam second law of thermodynamic. Okay, kita tengok sikit contoh. Kita tengok graf dia lah. Kita tengok mesin, bukan mesin, peti sejuk. Okey, ini peti sejuk di rumah kalian, di rumah saya. Macam ini ya, lebih kurang peti sejuk. Dia punya layout dia. Okey. Ini belakang peti sejuk lah. Bukan depan peti sejuk ini bahagian belakang peti sejuk. Kita tengok bahagian belakang. Sebab peti sejuk ni dia punya sistem komponen semua duduk belakang. Depan tu hanya dia punya kompartmen je. Kompartmen untuk penyejukan. Kompartmen untuk penyejukan tu pada bahagian hadapan. So, ini dia punya pintu depan lah ni. Ini punya pintu depan ni. Jadi dia menghadap ke sana. Okey, dia ada 4 komponen penting. Dalam refrigerator ni, dalam peti ais rumah kita ni ada 4 komponen penting. Yang pertama dia ada evaporator. Dia ada compressor. Dia ada metering device ataupun expansion valve. Dia ada condenser. Sekejap. Sekejap je. Sekejap. Sekejap, gambar ni meragukan sikit. Condenser evaporator. Condenser evaporator. Oh, okey, betul lah. Okey, dia ada satu evaporator, dia ada expansion valve, dia ada condenser dan dia ada compressor. Ada 4 komponen penting. Jadi tempat yang sejuk di mana? Tempat yang sejuk tempat yang ada evaporator. Tempat yang sejuk ni ada tempat evaporator. Evaporator tu dia akan mengeluarkan haba sejuk ke dalam kita punya dalam icebox lah, dalam peti sejuk kita tu, dia akan keluarkan haba sejuk. Itu pada bahagian evaporator. Kalau kita rasa pada belakang kita punya peti sejuk, belakang peti sejuk ni kita akan rasa hangat. Kita akan rasa hangat belakang peti sejuk ni, bahagian ni. Kita akan rasa hangat. Hangat tu adalah pada bahagian condenser. Dia condenser dan juga evaporator ni dia bentuk line je, dia macam tubing. Dia macam tube gitu je. Dia tak adalah sistem yang kompleks, dia just tubing. Dia akan tubing, lengkuk-lengkuk gitu tu. Itu adalah evaporator dan juga condenser. Kemudian dia ada compressor. Compressor ni kalau dalam peti sejuk, dia biasanya duduk pada bahagian bawah. Biasa dia kali hitam.
dia punya kompresor lah. Kalau peti sejuk yang lama-lama sikit yang macam 10 tahun lepas punya peti sejuk, kita akan nampak bawah tu dia ada macam benda bulat kala hitam. Nanti lepas kelas ni bagi cek tengok peti ais belakang peti ais rumah masing-masing tu. Belakang tu ada benda hitam bulat. Benda hitam bulat tu adalah kompresor dia. Kompresor ni biasa tahan lama lah, boleh tahan 10 tahun up to 20 years, 30 years. 30 years pun mungkin boleh jadi tanpa servis. Tanpa servis. Dia memang tahan lasak lah untuk kompresor peti sejuk ni. Kemudian dia ada expansion valve. Expansion valve ni dia kecil je benda dia. Expansion valve ni kecil je. Biasanya dia berada pada berhampiran dengan evaporator. Dia biasa berhampiran pada bahagian belakang peti ais kita tu ada benda kecil je. Dia macam pipe kecil gitu lah. Bukan pipe, dia macam connector kecil je lah. Itu kita panggil expansion valve. Jadi dia ada 4 komponen penting. Jadi tujuan dia sebenarnya peti sejuk ni, tujuan dia untuk mengekalkan suhu sejuk pada satu tempat. Kita ada satu kompartmen peti ais tu, peti ais kompartmen tu kita nak kekalkan, kita nak pastikan dalam kompartmen tu sejuk. Jadi untuk pastikan kompartmen tu sejuk, kita kena bawa keluar haba. Jadi konsep termodinamik ni, bila kita nak sesuatu tu sejuk, kita kena bawa keluar haba. Jadi bila kita bawa keluar haba tak ada, tempat tu sejuk. Itu konsep termodinamik lah. Sama juga macam aircon. Macam aircon dia sistem dia sama juga. Cuma aircon ni dia lebih besar lah, dan dia punya kompartmen macam peti ais ni, dia punya kompartmen tu yang ada evaporator. Yang dalam aircon rumah kita tu, okay, kalau siapa-siapa ada aircon kat rumah tu, yang indoor unit. Yang kalau kat rumah, depan rumah kita, dekat dalam bilik kita tu atau dalam ruang rumah kita, dia ada benda panjang gitu kan. Itu dia punya indoor unit tu, itu adalah evaporator. Dalam dia ada kipas, ada tubing melengkar-lengkar gitu. Ada yang jenis macam gini. Kan dia punya tubing, tapi tubing dia halus je. Tubing dia halus je macam radiator. Kemudian dia ada belakang tubing tu dia ada kipas. Kipas tu yang akan blow udara sejuk masuk ke ruangan. Tapi konsep dia sama, refrigerator, peti sejuk ataupun aircon ni tujuan dia untuk menyejukkan ruang. Itu dia punya beza dengan heat pump. Nanti kita akan tengok heat pump sebentar lagi. Okay, jadi kalau kita tengok dia punya schematic diagram secara cantiknya. Schematic diagram. Sekejap, komputer saya ni ada macam-macam jadi berat sikit lah. Okay, clear tak sekarang ni? Jelas tak penerangan saya? Kalian ni online lagi ke? Jelas. Jelas, saya tak semangat je. Okay. Okay, jadi ini kita punya, ini kita panggil sebagai schematic diagram. Ini namanya schematic diagram. Salah je. Schematic diagram. Bagi sebuah refrigerator ataupun sebagai aircon pun boleh juga lah, benda sistem yang lebih kurang sama je. Cuma aircon tu, dia punya tubing tu beza sikit lah. Okay. Okey, jadi kejap, dia mula dari mana Dia mula daripada di arah sini. Ini arah putaran dia. Okey, kita mulakan pada kondenser lah. Jadi kondenser ni kalau kalian belajar pada masa sekolah dulu, di sekolah dulu, kondenser ni adalah satu alat untuk kita tukarkan wap kepada wap kepada cecair ataupun proses kondensasi. Kan, proses kondensasi ni adalah proses di mana wap bertukar menjadi cecair. Itu adalah proses kondensasi. Okey, jadi dalam kondenser ni, dia dalam sistem aircon ni, dalam tubing dia ni, ni katalah dia punya tubing dia ni, dalam tubing dia tu mengandungi bahan penyejuk ataupun kita panggil sebagai refrigerator liquid. Refrigerator liquid. Jadi refrigerator liquid ni dia guna macam-macam lah. Kalau kita kat Malaysia biasa kita pakai R12. Kalau yang aircon yang lama-lama sikit, peti sejuk yang lama-lama sikit kita pakai R12. Tapi yang moden sekarang ni kita banyak pakai R134A. Ini ringkasan dia lah. Dia ada nama panjang lah. Benda nama dia panjang. Tapi dalam industri orang sebut R12, R134A. Kalau di Indonesia dia banyak pakai alkohol.
sebagai bendalih penyejuk dia. Tapi kita tak pakailah sebab alkohol kita tak ada, kita kekurangan sumber alkohol. Tapi kalau Indonesia ada banyak alkohol, jadi dia pakai alkohol lah. Okey, jadi kat sini bahan cecair penyejuk ni akan sentiasa berkitar dalam sistem dia. Sama juga cecair penyejuk ni sama juga sistem dia dengan aircon kereta pun sama juga dia punya sistem dia. Okey, jadi sekarang ni bendalih yang masuk ke dalam kondenser ni adalah dalam bentuk vapor ataupun dalam bentuk uap. Jadi bila dah masuk dalam kondenser ni, dia akan bertukar menjadi liquid. Dia akan bertukar menjadi cecair. Sebab dia menjalani proses penyejukan. Jadi refrigerator ni bila dia bahan R12, R134A, alkohol ni bila dia sejuk, dia akan jadi cecair. Bila dia panas, dia akan jadi vapor, dia akan jadi uap. Jadi bila dah jadi liquid, dia akan masuk ke dalam expansion valve. Bahagian ni. Jadi expansion valve ni akan mengembangkan. Dia sejuk tapi dia macam dia punya tekanan tu tinggi sikit, jadi dia akan dropkan dia ataupun kita panggil sebagai expansion process. Jadi dia akan kembangkan sikit dia punya gas tu. Jadi bila kembangkan dia punya gas tu, okey, sebahagian dia tu akan tertukar menjadi vapor balik. Sebahagiannya akan tertukar menjadi vapor balik, menjadi uap balik. Okey, kemudian bila dia nak masuk pada evaporator, sini evaporator. Perlu ingat kondenser dan evaporator ni dia punya benaan itu berbentuk tubing. Dia berbentuk tube. Kalau kita buka belakang peti ais tu atau peti ais yang lama-lama tu, kita boleh nampak tube dia tu melengkar. Tube kondenser dia tu melengkar. Cik Ais ni dia akan masuk sekejap. Okey, so liquid dan vapor ni dia masuk dalam evaporator. Dan dia punya suhu ni sejuk lah. Suhu ni sejuk. Kalau untuk dalam peti ais ni, suhu dia tu around negative something lah. Negative something. Tapi dia tak beku. Dia tak beku. Dia kalau air bawah 0 darjah Celsius dia akan beku. Tapi refrigerator ni dia negatif berapa lah sampai tahap beku dia. Tapi kalau setakat negatif 10, negatif 20 tu tak beku lagi. Dia still mengalir lagi. Dia pada suhu bilik dia akan jadi cecair. Dia akan jadi uap. Untuk cecair penyejuk ni lah. Jadi dia sejuk bawah, suhu dia bawah 0. Jadi dia akan masuk pada evaporator. Jadi dalam evaporator ni dia akan hembus. Dia akan hembus cecair, dia akan ada blower akan blow tube tadi tu, tube evaporator ni dia akan blow dan dia udara sejuk tu akan masuk ke dalam kompartmen peti sejuk ataupun dalam ruang bilik aircon. Okey, jadi bila dia dah masuk evaporator ni dia akan satu proses di mana cecair akan bertukar menjadi uap ataupun vapor. Jadi bila dia dah keluar evaporator ni, dia akan jadi fully vapor. Jadi dah jadi fully vapor, dia akan masuk dalam kompresor. Kompresor ni akan mampatkan dia. Sebab apa dia kena mampat? Sebab bila dia mampat, dia lebih mudah untuk disejukkan dalam kondenser nanti. Jadi dia mampatkan. Tekanan itu akan tinggi, masuk dalam vapor, dia lebih mudah untuk ditukarkan menjadi liquid. Dan proses pun akan berulang-ulang sampai ada kebocoran dan sebagainya lah. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada, Encik. Boleh tak ni? Ke saya laju sangat ni? Boleh. Jadi at least kalau awak tak faham secara keseluruhannya, jadi bila awak buka peti ais rumah awak tu, awak ingat, ni Cik Nizam ajar ini. Jadi maksudnya apa yang kita belajar ni, dalam engineering apa yang kita belajar ni, kebanyakannya kita akan jumpa dalam kehidupan seharian kita. Bila-bila lagi awak belajar mekatronik, nanti semester 3, 4, 5 nanti awak akan belajar, macam gini traffic light berfungsi, jadi kita tahu. Macam gini smart car beroperasi, nanti kita tahu dia punya teknologi dia. Sama juga dengan peti ais ni. Peti ais ni teknologi ni lama. Dia around abad ke-17. Dulu peti ais ni satu benda mewah. Orang-orang kaya je ada peti ais. Sebab masa tu nak invent peti ais ni sangat mahal lah. Di mana orang kaya je yang boleh memiliki peti ais, yang boleh minum air sejuk. Dulu-dulu. Tapi sekarang ni boleh kata semua rumah ada peti ais lah. Okey. Jadi itu dia punya schematic diagram dia secara kasar. Jadi kalau kita nak kaitkan dia dengan second law of thermodynamics, kita kaitkan dia dengan second law of thermodynamics,
Jadi dalam second law of thermodynamics ni kita revise balik untuk heat engine. Heat engine kita belajar pada minggu lepas heat engine. Kalau tak ingat boleh rujuk balik saya punya video dalam CDOS. Okey, heat engine ni dia ada hot reservoir ataupun takungan panas. Ataupun bukan kata takungan lah, dia macam satu kawasan yang panas. Hot reservoir. Kemudian dia akan pergi ke kawasan kita panggil sebagai heat engine. Heat engine ni dia punya macam processor dia lah. Dia punya processor dia. Kemudian dia akan masuk daripada cold reservoir. Takungan sejuk. Jadi daripada hot pergi ke cool, jadi dia akan menghasilkan, dia akan produce work. Ini heat engine. Tapi sekarang ni macam kita ni, kita guna konsep reverse heat engine. Kita guna reverse heat engine, jadi bila reverse dia terbalik lah. Reverse heat engine. Jadi kalau reverse sama juga, dia ada hot reservoir, dia ada cold reservoir, and then dia ada reverse heat engine. Jadi terbalik arahnya, maknanya daripada sejuk, dia akan pergi ke kawasan panas. Daripada sejuk, dia akan pergi ke kawasan yang panas. So, untuk membawa haba sejuk ke panas ni, dia perlu something yang gerakkan dia daripada luar. Jadi dia perlukan kerja daripada luar. Work in. Yang ni work out. Jadi bila panas ke sejuk, dia akan menghasilkan kerja. Dia akan menghasilkan kerja. Tapi bila sejuk ke panas, dia memerlukan kerja daripada luar. Itu dia punya proses dia lah. Dia punya akibat-akibat dia. Okay, sebab kalau kita perasan heat engine ni, contohnya macam kita tengok minggu lepas, kita tengok pasal Carnot cycle kan. Kita tengok pasal Carnot cycle. Jadi Carnot cycle ni dia ada, sistem dia tu dia ada turbine. Jadi work ini, jadi ada turbine. Kemudian reverse heat engine ni dia terbalik pula, dia ada kompresor. Nampak? Sini ada kompresor. So work ini digerakkan oleh kompresor. Okey, boleh. Ada apa nak tanya setakat ni? Senyap ni. Okey ke? Okey ke? Okey je, okey. Okey, betul okey. Kalau tak okey, kita jumpa lagi season depan kan? Gitu. Agaknya okey lah kan. Kalau tak okey, season depan saya ajar lagi. Jangan risau. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok dia punya analisis pula. Ni dia punya teori. Teori ni kena tahu juga. Jadi bila kita faham teori, bila kita nak analisis tu lebih mudah. Kalau tak belajar teori ni pun boleh juga. Kita ambil rumus, masuk rumus. Tapi dia macam tak ada feel lah. Sebab kita engineering ni kita kena tahu masalah dia kan. Jadi bila kita tahu masalah tu, kita kena tahu dia punya background dia, teknologi dia, baru kita boleh selesaikan masalah. Engineering ni bukan hafalan, tapi engineering adalah kefahaman. Okey, kalau dalam heat engine, kita menggunakan teori ataupun istilah efisiensi. Efisiensi. Okey. Tapi yang reverse heat engine ni, dia istilah dia dipanggil sebagai ataupun macam efisiensi ni kita nak ukur dia punya performance dia. Kalau dalam heat engine, untuk kita ukur performance dia, kita namakan dia sebagai efisiensi. Tapi kalau reverse heat engine, untuk kita ukur performance dia, kita namakan dia sebagai coefficient of performance. Coefficient of performance ataupun COP.
Jadi COP ni apa dia? Okey, COP ni ada dua. COP bagi reverse engine ni ada dua. Di mana jom sebelah ni. Macam reverse engine saya bagi tahu ada dua. Sebelum ni satu refrigerator, satu lagi heat pump. Cuma heat pump ni saya tak cerita secara detail, kita just pakai rumus saja, tapi konsep dia sama. Cuma heat pump ni untuk kita mengekalkan suatu ruang tu panas. Kalau macam refrigerator dalam peti ais tu sejuk, tapi luar peti ais tu panas. Dalam peti sejuk tu, kalau katalah pada bahagian freezer tu, suhu dia mungkin -10, -7 darjah Celsius. Negatif 20 darjah Celsius. Kalau pada bahagian bawah dia tu, pada bahagian chiller tu mungkin suhu dia 7 darjah Celsius. Mana sejuk lah. Tapi kat luar ni, pada ruang dapur kita ni, mungkin suhu dia 30, 32 kalau kat Malaysia lah. 40 kalau rumah tu rumah kampung Zing kan, mungkin 40 darjah Celsius. Jadi yang dalam tu sejuk. Dalam sejuk tu kita panggil sebagai refrigerator. Dalam sejuk, luar panas. Kalau heat pump terbalik. Heat pump ni biasa kita guna dekat negara-negara beriklim sejuk lah. Kita ni iklim tak sejuk kan. Maknanya kalau kat Dungun ni paling-paling sejuk pernah tercatat pun 20 darjah Celsius. Tak sejuk manalah kan. Tapi kalau dalam heat pump ni, dia untuk kita mengekalkan bilik tu panas. Kalau negara sejuk, dia punya musim winter dia, mungkin di bahagian luar rumah dia, suhu dia boleh mencapai -10. Luar tu -10. Jadi manusia ni mana boleh tahan -10. Kan? Jadi kita selesa antara 10 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius tu kita selesa lah. Manusia ni secara umumnya suhu begitu dia selesa. Jadi kalau luar tu suhu dia sejuk, jadi orang Mak Saleh ni dia nak dalam rumah tu panas. Jadi bila nak dalam rumah dia panas tu dia pakai konsep heat pump. Heat pump ni sama je, cuma dia terbalik sikit lah. Dia punya sistem terbalik sikit, kondenser yang akan belur angin ke dalam rumah. Kalau macam ni katalah sistem aircon, jadi yang sejuk ni akan belur ke dalam rumah. Dia terbalik gitu je. Tapi dia punya piping line tu dia ada beza sikit, tapi secara kasar sistem dia sama, cuma terbalik macam tu je lah. Okay, jadi tu bezanya. Refrigerator untuk kita sejukkan, untuk kita pastikan satu kawasan tu sejuk. Heat pump tu untuk kita pastikan kawasan tu panas. Maksudnya kalau heat pump, dalam rumah tu panas disebabkan oleh heat pump, luar rumah tu disejuk. Kalau tak ada heat pump, dalam rumah tu mungkin sejuk, sama dengan kat luar. Dia akan jadi equilibrium. Okay, sama juga dengan refrigerator. Kalau peti ais kita rosak, jadi peti ais, suhu dalam peti ais dengan suhu di luar peti ais tu sama. Nonsense lah kalau mana tak terpakailah teori ni kan. Jadi itu beza dia. Beza antara heat pump dan juga refrigerator. Okey, jadi kita tengok dulu COP. Kita tengok COP bagi refrigerator dulu. Refrigerator. Okey, dia punya COP dia adalah sama dengan okey, sini ada hot, ada cold. Sini kita panggil sebagai dia punya simbol dia adalah QL. Okey, yang hot ni simbol dia adalah QH. Yang sini dia punya simbol adalah W in. Okey, jadi untuk COP bahagi refrigerator ada R kat sini. Merujuk kepada refrigerator adalah QL bahagi dengan W in. Okey, manakala untuk heat pump, COP bagi heat pump sama dengan QH bagi dengan W in. Beza dia di situlah. Dan W in ni sebenarnya, okey, W in ni kita pilih sikit. W ini adalah sama dengan QH tolak QL. Okey, setakat ni ada nak tanya pasal rumus.
Lepas rumah kita masuk contoh. Lepas masuk contoh, habislah. Ada nak tanya setakat ni? Amir? Ada nak tanya Amir? Dan cik, nak tulis jap. Boleh? Amir boleh Amir? Irfan boleh Irfan? Ada tak ni ke? Boleh. Oh, boleh. Aizat boleh Aizat? Yang cik nak tanya yang QH per W tu apa? W ni? Ini kerja, work. W ni work Tulisan saya pun memang gini lah. Kadang saya pun tak faham tulisan saya. Work. Work ni dijana ataupun dibekalkan oleh kompresor. Itu yang keluar W ini. Mana W ini maksudnya kerja masuk ke dalam sistem. Kerja tu dibuat oleh apa? Dibuat oleh kompresor lah. Okey, so kita tengok contoh. Sekejap saya cek contoh dulu Double side tape boleh sekejap. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, contoh kata, an inventor claim to have developed a refrigerator that maintains the refrigerated space at 2 degrees Celsius while operating in a room where the temperature is 25 degrees Celsius and has a COP, coefficient of performance of 13.5. Is there any truth to his claim? Okay, dia kata sekarang ni ada seorang inventor. Inventor ni kata dia boleh reka sebuah peti sejuk yang boleh kekalkan suhu dalam peti sejuk tu sebanyak 2 darjah Celsius. Manakala di luar peti sejuk tu, di ruangan dapur tu adalah 25 darjah Celsius. Ini saya syak negara yang sejuk lah. Kalau kita room temperature ni bukan 25 ni. Kita room temperature rasa 32, 35 kan. And has a COP 13.5. Kemudian dia kata, is there any truth? Jadi sekarang ni kita nak buktikan, kita nak tahu bahawa apa yang inventor cakap ni betul ke lebong. Betul ke bohong kan? Kita nak tahu. Dia lebong ni orang Terengganu kata bohong lah. Betul ke bohong? Jadi kita kena kajilah dia punya dakwaan itu betul atau tidak. Okey, jadi kita lakarkan dulu kita punya sistem secara ringkas baru kita nampak dia punya permasalahan je lah. Okey, pertama dia suruh cari dia punya COP dia. Kan kita nak tengok dia punya COP dia. Okey, adakah betul atau tidak? Okey, sekarang ni COP bagi refrigerator adalah Q apa ni? Saya pun kadang-kadang lupa juga. QL rasa lah, QL bahagi dengan W in. W in dia tak bagi, tapi kita tahu bahawa QL, W in ni adalah sama dengan QH tolak QL. Jadi selain daripada pakai Q, Q ni adalah heat energy. Q ni adalah heat energy. Dan Q ni juga kita boleh tukarkan dia dengan rumus T, temperature. Temperature L bahagi dengan temperature height
tolak temperature low. Tapi perlu diingat, kita kena konsisten. Kalau kita guna Q, atas bawah semua kita kena guna Q. Kalau kita guna T, temperature, atas bawah semua kita kena guna temperature. Jadi kena konsisten. Dia tak boleh lah. Atas ni kita pakai Q. Bawah ni kita pakai T. Tak boleh lah. Dia tak ngam lah orang katakan. Salah dari segi dia punya matematik dia. Okey, sekarang ni kita lukis pula dia punya gambar rajah aliran haba dia kan. Okey, jadi aliran haba dia daripada dia ada hot reservoir kat sini ataupun kat atas ni kita panggil sebagai room lah, room temperature. Room temperature kawasan QH ataupun kawasan TH. Okey, ini room temperature dia. Kemudian kita ada kawasan refrigerator dia. Ini refrigerator dia. Refrigerator dia. Okey, ini kawasan refrigerator. Kemudian kita ada bahagian dia punya compartment ataupun refrigerator space. Cool space lah kita tulis. Cool space. Kawasan sejuk. Cool space. Okey, jadi sekarang ni dia akan haba ni ada pakai sistem refrigerator, dia akan terbalik lah. Dia akan terbalik macam ni dan dia akan ada work in. Work. Kita boleh tempat sebelah ni. Sini ada work in. Okey, jadi sekarang ni pada bahagian atas ni suhu dia, TH dia pada bahagian atas ni adalah 2 degree Celsius. Bawah ni, okey. Bawah ni kita QL ataupun TL dia adalah terbalik. Kedua ni. Okey, yang atas ni adalah 25 degree Celsius dan yang bawah ni adalah 2 degree Celsius. So kita masukkan dalam rumus COP kita. COP refrigerated sama dengan QL. Sorry, sebab dia ada bagi T saja, jadi kita pakai T sajalah. Kita pakai TL bagi dengan TH tolak TL. TH kita, okey, T ni kita kena tukar dia menjadi Kelvin. Okey, kalau kalian tengok T huruf besar ni refer to Kelvin. Unit Kelvin kan. T huruf kecil ni merujuk kepada Celsius ataupun Fahrenheit. Tapi kita pakai Fahrenheit lah, kita pakai kat Malaysia kita pakai Celsius. Tapi kalau negara-negara macam Amerika dia pakai Fahrenheit. Okey, TL 2. 2 campur 273. Sebab kita nak tukar dia menjadi Kelvin bahagi dengan TH 25 campur 273 tolak 2 campur 273. Okey. Jadi cuba kira berapa dapat COP. Tekan kalkulator sekarang. Tengok lagu mana betul ke tidak dakwaan penyelidik tersebut. Okey, berapa dapat? 11.96. 11.96. 11.96. Yang lain dapat yang sama ke dapat berbeza? Sama Okey, jadi sekarang ni
Inventor tadi claim, mereka tadi claim dia dapat 13.5 tapi kita dapat 11.6. Jadi jawapannya inventor ni dakwaan dia tu tidak benar. Mungkin dia salah kira ataupun dia tipu, wallah alam, kita tak tahu kan. Tapi ini contoh soalan lah. Jadi jawapannya adalah 11.6 dia punya COP. Okey, setakat ni ada nak tanya? Tak ada Encik, tak ada. Tak ada Jadi saya tengok contoh tapi tak ada contoh yang mencabar sikit. Contoh senang-senang je. Sekejap. Second law of thermodynamics. Tak ada tadi. Tak lain ni. Chapter 5. Dokumen. Oh, dia ada part tu. Dan kita lihat dulu. Okey, tak adalah. Tak ada, kita buat soalan sendirilah. Kita buat soalan sendiri, ada soalan dalam buku ni. Jadi siap, saya type dulu soalan dalam buku ni. Dan saya type dulu. Heat. Kejap, macam mana tukar font. Okey, boleh nampak. Okey, dia kata a heat pump is used to heat a room with 200 watts of heat supply. If the COP of heat pump is 25, what is the power required to drive the heat pump? Okey, jadi macam saya beritahu tadi, heat pump dengan refrigerator ni ada beza sikit. Refrigerator untuk kekalkan suhu dalam sesuatu kompartmen tu sejuk, tapi heat pump ni untuk memastikan suhu dalam kompartmen tu panas. Heat pump ni, contoh lain heat pump ni macam kalau belajar SEM1 dulu ada belajar welding kan. Awak belajar welding kan ada bila kita welding arka tu, kita kena ambil welding rod tu dalam furnace, dalam dia punya macam oven lah. Oven tu adalah contoh heat pump. Secara ringkas dia. Tapi dia pakai elektrik lah. Sistem tu dia pakai elektrik, tak pakai pencecair penyejuk. Kalau pakai elektrik ni kos tinggi sikit lah. Tapi di negara orang putih, dia ada heat pump untuk menyejukkan rumah. Bukan sahaja menyejukkan rumah, dia ada juga heat pump untuk menyejukkan stadium. Kalau kita perasan orang putih main bola, kita tengok EPL ke, Bundesliga ke, La Liga ke,
Kita tengok dekat penonton dekat grandstand dekat tempat duduk tu, semua pakai baju tebal-tebal. Siap salji turun kan, sejuk je, pakai baju tebal macam Michelin gitu kan. Tapi player dekat tengah padang relax je, pakai long sleeve, pakai glove, relax main bola. Tapi sebab apa? Sebab padang dia tu panas. Suhu di padang dengan suhu di sekeliling tu berbeza. Di padang tu dia ada haba panas. Haba panas tu dia ada bawah stadium tu dia ada gelung. Dia ada gelung-gelung pemanasan lah untuk dipanaskan padang tu. Jadi bila salji turun, salji cair lah. Jadi dia cantik lah, dia taklah membeku salji macam tu. Kalau kita tengok negara-negara macam kalau kita tengok liga macam di Kazakhstan kan, kalau kita tengok Malaysia main di Kazakhstan ke, negara sejuk juga, dia ada salji juga. Ataupun di China, di setengah tempat di China. Jadi kita kadang-kadang bila musim salji tu, bila main bola tu dengan padang-padang sekali bersalji. Jadi bila padang bersalji ni, nak main bola ni licin lah. Macam kita main kat kampung kita kan, bila musim hujan ni padang lecak macam itulah gaya dia. Sebab apa? Sebab dekat padang dia, bawah padang dia tak ada heat soil dipanggil. Heat soil teknologi ataupun heat pump untuk memastikan padang tu sejuk. Padang tu panas, hangat. Tapi heat pump ni biasa dekat negara orang putih memang dia pasang lah, negara-negara yang sejuk. Kalau di England, di Eropah, benda ni biasa, dia orang pasang kat rumah dia. Dia ada heater lah. Bahasa kampung dia adalah kita panggil heater, maknanya untuk memanaskan rumah. Kalau dulu dia nak panaskan rumah, dia pakai unggun api kan. Sekarang ni dia pakai heater. Sama ada dia pakai heater jenis elektrik, ataupun dia pakai heater jenis pakai air, ataupun dia pakai heater jenis pakai refrigerant, cecair penyejuk. Tapi ni kita tengok satu contoh, mungkin tak terpakai di Malaysia. Dari mana dah tahu awak berkelana keluar negara kan, belajar dekat England ke, bekerja dekat England ke kan, dekat Eropah ke. Jadi bila cerita ni, teringat saya, cik ada ajar ni dulu cerita sebab apa rumah jadi panas kan. Okay, heat pump. Heat pump ni konsep dia punya schematic diagram dia sama macam refrigerator. So dia akan ada hot reservoir. Dia akan ada dipanggil sebagai heat pump. Kemudian dia akan ada cool reservoir. Jadi heat pump ni dia memerlukan tenaga kerja luar untuk menggerakkan dia. Okey, jadi sekarang ni dikata heat pump is used to heat a room. Jadi bila kawasan panas ni, ini rumah lah, kawasan dalam rumah. Hot ni adalah kawasan dalam rumah. Cool ni kawasan di luar rumah. Mana luar rumah tu sejuk, bersalji. Jadi kita nak panaskan dalam rumah. Kita kena gunakan teknologi heat pump ataupun heater lah. Okey, jadi ini adalah arah dia punya aliran dia. Okey. Sekarang ni ini dia bagi watts. Jadi bila dia bagi watts, ini adalah energy. Tenaga. Heat energy. Heat HEAT, heat energy. Jadi heat energy. Jadi kat sini dia kata a heat pump is used to heat a room with 200 watts of heat supply. Jadi adalah QH, di mana QH ni adalah 200 watts. Okay, 200 watt ni sebenarnya kecil nilai dia ni. Dia biasanya kalau untuk panaskan rumah tu, dia ribu-ribu watts lah. Ni mungkin bilik kecil lah. Dia kata pun a room. A room tu okey lah, kalau rumah biasa beribu-ribu watt. Kalau padang mungkin boleh sampai megawatt. Untuk padang bola sepak, dia punya heat dia yang diperlukan mungkin mencapai megawatt. Lepas tu dia kata COP. Dia kata COP, sistem ni COP dia adalah 2.5. Jadi dia kata the power required, jadi suruh cari WE ni berapa. Okey, jadi kita tuliskan dia punya persamaan dia. COP bagi heat pump sama dengan QH. Dia beza. Jadi kita nak ingat QH ke QL, jadi refrigerator ni dia sejuk. Sejuk suhu rendah. Jadi suhu rendah kita pakai L, low temperature. Tapi kalau untuk heat pump ni dia punya kita nak kekalkan kawasan tu, bilik tu panas.
Jadi kita memerlukan haba panas, jadi QH. QH tolak QH sama dengan bahagi dengan W in. Okey, jadi sekarang dia punya COP dia, sekarang kita nak cari W in. W in sama dengan COP heat pump kali dengan QH. COP dia adalah 2.5, QH dia adalah 200 watt. Jadi berapa dia punya W in dia? Ini boleh congak je ni. Betul ke? Salah matematik ni. Awak pun senyap je. Salah ni konsep matematik ni. Sekarang kita nak cari W in. Jadi W in sama dengan QH bahagi COP lah. Oh ya. Yeah. Okey, QH 2.5, 2.5, COP, sorry. Petang-petang ni silap je ni. QH dia adalah 200. QH dia adalah 200 dan dia punya COP dia adalah 2.5. So berapa dia punya W in dia? Cuba kira. 80. 80. Okey. W in dia adalah 80 watt. Jadi 80 watt ni apa? 80 watt ni adalah tenaga. Adalah kerja yang digunakan, tenaga lah bahasa kampung kita tenaga yang diperlukan untuk pusingkan kompresor. Saya bagi tahu tadi ni, heat pump ni untuk gerakkan ni dia kena ada kompresor, sama juga dengan refrigerator. Jadi kompresor dan refrigerator ni dia memerlukan tenaga sebanyak 80 watts. Okey. Jadi kat sini sebenarnya dalam sistem refrigerator di rumah kita, sistem peti ais dan juga sistem aircon, okey, yang banyak gunakan tenaga adalah kompresor. Kompresor tu yang menyebabkan peti ais tu sejuk. Dia punya nyawa lah, dia punya jantung lah. Jantung dia adalah kompresor. Kompresor tu yang akan pump. Macam jantung kita ni dia pump darah. Macam dalam sistem ni yang akan pump bendali penyejuk tu adalah kompresor. Jadi kompresor tu yang akan bekerja keras. Jadi bila ada perbezaan suhu yang tinggi, okey, katalah, okey, ini kita sembang-sembang kosong je lah kan, untuk awak relate apa yang awak belajar dengan kehidupan seharian. Okey, jadi katalah kita punya saya cerita kita punya bilik lah. Bilik kita nak kekalkan suhu, ini kita punya aircon kita nak kekalkan suhu dia katalah sebanyak 16 darjah Celsius. Okey, tapi di luar ni, suhu di luar bilik ni katalah musim panas 35 darjah Celsius. Jadi dia ada perbezaan sebanyak 19. Ni ada 19 darjah Celsius. Jadi sekarang ni kompresor dia kena kerja kuat untuk menurunkan suhu daripada 35 ke 16 darjah Celsius. Maknanya dia kena loss sebanyak 19 darjah Celsius. Maknanya dia kena kerja kuat. Dia kena kerja kuat. Tapi kalau kita set dalam bilik kita ni, suhu dia hanyalah katalah suhu dia katalah kita set 24 darjah Celsius. 24 darjah Celsius sebenarnya selesa lah. Kat luar ni 35 darjah Celsius. Jadi daripada 35 ke 24 dia hanya memerlukan sebanyak berapa darjah Celsius? 11 kan? 11 darjah Celsius saja. Maknanya jadi kurang tenaga yang diperlukan. Sebab yang menggerakkan, macam saya beritahu, yang menggerakkan untuk menurunkan suhu ni adalah kompresor. Kompresor ni kita wakilkan dengan rumus W. W ni sebenarnya dia pakai rumus N CP delta T untuk dapatkan nilai watt tadi. Kita boleh pakai rumus MCP delta T. Jadi M ni biasanya dia punya bendalih dalam tu sebenarnya dia tak berubah. CP ni pun dia tak berubah. Yang berubah ni delta T. Okey, jadi kalau perbezaan suhu dia kat sini, kalau perbezaan suhu dia 11,
Jadi nilai dia tu rendah sikit. Kalau perbezaan suhu dia ni macam kat atas ni, perbezaan suhu dia sampai 19, dia punya W dia tu lebih tinggi. Jadi bila W lebih tinggi, kompresor tu kena kerja lebih kuat. Jadi bila kompresor kena kerja lebih kuat, jadi dia punya aircon dia tu, dia punya tenaga elektrik tu kena guna lebih banyak. Ada satu, kalau musim panas, orang kata, biasa kalau musim panas, biasanya bil elektrik rumah kita naik. Sebab apa naik? Sebab suhu kat luar ni akan naik. Katalah musim yang betul-betul panas kat Malaysia mungkin boleh capai 40 darjah Celsius. Kat sini boleh sampai 40 darjah Celsius. Jadi perbezaan kat sini dah tak jadi 19 lah. Kat sini mungkin dah jadi 24 darjah Celsius. Kat sini dah jadi 16 darjah Celsius. Jadi ada peningkatan. Jadi bila ada peningkatan suhu, dia akan ada peningkatan kerja yang terpaksa dilakukan oleh kompresor. Itu pasal lah kalau musim panas, bil elektrik rumah kita akan naik. Dia bukan disebabkan oleh konspirasi TNB ke, TNB nak makan duit haram ke, bukan. Memang disebabkan oleh perubahan suhu. Jadi kalau ada orang merungut, bil rumah aku naik lah musim panas ni, ini mesti TNB ambil kesempatan. Tak, bukan TNB ambil kesempatan. Memang begitu berdasarkan teori thermodynamics. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat berkenaan dengan topik pada hari ini? Apa-apa saja, kalau nak tanya benda yang bukan dalam silibus pun boleh tanya. Tak ada Encik. Tak ada. Okay. Ada suara kanak-kanak lah, ada yang jaga adik ke ni? Ada Okey. suara Encik. Okey, ada tak pertanyaan untuk pelajaran-pelajaran kita yang lepas? Kalau nak tanya, boleh tanya. Saya boleh jawab terus. Dah tanya kat WhatsApp dah Cik. Sebelum Tanya kat WhatsApp. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya kat WhatsApp. Okey, saya tanya awak secara jujur lah Awak selesa untuk belajar menggunakan saya rekod video ke, ataupun selesa untuk kita buat secara live macam ni? selesa rekod tapi slow sikit. Okey, selesa rekod. Amir, selesa rekod ke selesa saya buat kelas macam ni? Dua-dua selesa. Dua-dua selesa. Okey, luar biasa. Irfan, macam mana Irfan? Selesa saya rekod dalam CTOS ke ataupun macam ni? Sama juga macam jawapan Amir, Cik. Oh, dua-dua boleh je lah. Aizat? Kalau bagi saya nak live sebab mudah orang tak faham tu tanya. Oh, okey. Jadi ada pelbagai jawapan lah. Tak, sebab saya masa mula-mula pandemik tu memang saya buat live. Tapi masalah buat live ni student punya data lah. Macam awak tak ramai lah. Tapi kalau kelas tu ramai 30 orang, ada yang data dia kurang, tak boleh nak masuk. Jadi macam payah lah. Kalau saya buat recording pun dia akan jadi lama. So saya buat inisiatif, saya record sikit-sikit. Jadi boleh tengok 5 minit macam itu. Tapi yelah, mungkin akan datang saya akan lebih banyakkan lagi sesi untuk soal jawab sajalah. Jadi terima kasihlah atas respon. Jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa, sampai di sini kelas kita untuk kelas live lah. Tapi kalau nak ada kelas live lagi, boleh request je, tak ada masalah. Tapi kita tak boleh buat waktu kelas lah, kita kena buat waktu lain. Okey, kemudian kita punya kuis satu. Kuis satu kita adalah pada hujung minggu ni. Kuis satu macam biasa dalam CDOS, boleh jawab 3 kali. Maknanya kalau awak pandai mula-mula masuk tu boleh survey dululah dia punya soalan dia. Tapi soalan dia akan shuffle lah. Soalan dia saya akan shuffle daripada beberapa set soalan. Tapi boleh survey lah, boleh survey sikit jawapan dia. Kemudian buat yang kali kedua, boleh buat 3 kali untuk kuis. Jadi kuis tu saya akan open pada hujung minggu ni. Saya akan buka pada hari Khamis. Saya akan tutup pada hari Ahad macam itulah. Jadi boleh buat dalam CDOS. Kemudian test 2 saya akan buat pada hujung minggu depan. Saya akan buat pada hujung minggu juga. Minta maaf sebab kita ada itu hari kita ada kelas yang kita terganggu sikit.
Jadi kita kena macam kena gantilah sikit. Jadi gantian dia adalah pada waktu hujung minggu lah. Jadi hujung minggu depan saya akan buat test 2. Jadi quiz 2 dan juga test 2 ni masuk chapter yang thermodynamics ni. Masuk daripada first law of thermodynamics, properties of pure substance chapter 3, chapter 4 first law dan juga chapter 5 second law. Tapi second law tu dia tak masuk lah yang ujung-ujung yang macam Rankine. Lepas ni kita akan belajar pasal Rankine dan juga Carnot kan. Ni tak masuk lah untuk quiz. Untuk test nanti saya tengok balik macam mana. Tapi untuk quiz tak masuk lah. Okey, kemudian kita akan ada lab. Lab kita akan buat secara online juga, mungkin 2 atau 3 lab saja. Sepatutnya 4, tapi kita akan buat 2 atau 3 saja. Pun buat secara online juga, buat awak tengok rakaman, awak follow apa yang saya bagi tahu dalam rakaman tu untuk siapkan lab secara online saja. Lepas tu tak adalah, habislah subjek ni. Kemudian kita akan ada final. Final kita 2 soalan saja, 2 soalan 3 jam tak silap saya. Dia ada format baru sikit. 2 soalan 3 jam. Tapi final markah dia tak banyak lah. Dia markah dia 20% saja daripada keseluruhan markah. Kalau sebelum ni, kalau face to face, dia final ni 50%. Tapi untuk COVID ni, musim-musim PKP ni, dia 20% saja. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Mengenai kita punya assessment dan kelas dan pengurusan kelas kita? Tak ada cik. Tak ada. Okey, kalau tak ada, sampai di sini saja kelas kita. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam grup WhatsApp. Tapi kadang-kadang saya terlepas pandang jugalah kan, macam siapa tanya tadi. Ada pertanyaan, selepas pertanyaan tu saya mungkin baca tapi lupa nak reply. Jadi lambat sikit. Kalau macam saya senyap lama tu, tanya sekali lagi. Kadang-kadang dia terlepas pandang. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Jadi kalau jumpa-jumpa kat luar tu tegurlah. Sebab saya tak cecam muka awak ni. Awak pun tak buka kamera kan. Tapi awak tengok muka saya, rakaman tengok, live tengok kan. Jadi kalau jumpa tu tegur-tegur lah. Okay. InsyaAllah itu saja kelas kita untuk secara bersemuka untuk semester ni. Kita boleh jumpa lagi dalam WhatsApp untuk perbincangan selanjutnya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Okay, sorry. Lupa nak bagi tahu. Dia ada lepas kelas ni dia ada tutorial. Ada tutorial dalam CDOS. Okey. Itu saja. Jumpa lagi. Terima kasih, Cik. Terima kasih.